yang mula cuba untuk membangkitkan kesedaran Islam di Mesir pada waktu yang berkenaan dengan kawasan sekitar. Okey, boleh baca sendiri ya. Membangkitkan kesedaran manusia di atas kebaikan dan bimbingan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar, supaya mereka beroleh keberuntungan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalau kita boleh rujuk dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, selepas ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kan ayat itu panjang kan, sampai la'allakum tahtadun. Lepas daripada itu adalah wal takum minkum ummatin yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Juga hampir sama dengan apa yang dihuraikan. Kemungkinan ahli mahfuz ambil daripada ayat ini, betapa kata Allah Subhanahu wa taala wal takun, memberi pengertian hendaklah ada di kalangan kamu suatu ummah, suatu kumpulan, suatu jamaah yang menyeru kepada al-khair, perkara-perkara kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh agar berbuat perkara-perkara ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada perkara-perkara munkar, wa ulaika humul muflihun, dan mereka inilah golongan yang mendapat keberuntungan, keberjayaan, mendapat kecemerlangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kalau boleh disimpulkan dengan mudah, asas kepada dakwah ni yad'una ilal khair, satu, ya'muruna bil ma'ruf, dua, wa yanhauna 'anil munkar. Dan this kind of principles, dia adalah perlu untuk sekali. Dengan sebab tu Allah sebut dalam banyak-banyak ayat, bila Allah sebut kuntum khairal ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memang kebanyakan ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan akan mengungkap bahawa dakwah ini bukan setakat ajak orang solat, tapi juga kebaikan untuk mencegah orang daripada tak solat. Bukan setakat ajak orang puasa, tetapi juga kebaikan untuk mencegah orang berkapal-kapal tanpa nikah. Berkapal boleh nikah juga. Tapi yang kadang-kadang sebut couple ni jaranglah. Kalau macam saya jalan dengan wife, katakan orang sebut sebagai coupling. Dia macam jalan dengan anak-anak aja. Yang biasa disebut bila berdua-duaan ataupun kadang-kadang bertiga-tiga. Yang lelaki duduk tengah, yang perempuan duduk pengiring, pengiring yang kat bunga mangga tu, duduk mengapit yang lelaki ni, ataupun sebaliknya. Maka benda-benda ni pun perlu untuk kita cegah bersama-sama. Dia punya panduan ataupun guide dia di dalam menentukan something ni sepatutnya dilakukan ataupun tak. Dalam Islam mudah saja. Kalau ada kebaikan ataupun manfaat kepada Islam dan tidak mendatangkan mudarat kepada Islam, maka perkara tersebut okey. So, dia tidak perlu untuk ditegak. Okey? Maka kalau katakan kita berasa berkapal-kapal ni manfaatnya sangat baik untuk pertumbuhan penduduk Islam sedunia, maka kalau kita rasa begitu, fair enough untuk kita membiarkan. Tetapi kalau kita rasa lebih mendatangkan mudarat, dalam statistik yang terbaru yang dikeluarkan, anak luar nikah kan, kalau tak salah orang Melayu, yang orang Melayu Muslim, bukan setakat 10, bukan setakat 20, beribu. Itu anak luar nikah. Dan anak luar nikah ini tak tiba-tiba keluar daripada bawah pokok, tak juga tiba-tiba keluar daripada laptop, tak juga keluar daripada mulut kita tiba-tiba. Tak. Dia adalah dengan proses-proses step by step
dimulai dengan perkara-perkara yang Allah larang awal-awal lagi. Apa kata Allah? Wala taqrabuz zina. Allah tak kata la taf'aluz zina. Okey, tapi jangan mendekati perkara-perkara zina. Dan mendekati perkara zina ni tak semestinya keluar berdua. Tapi kadang-kadang dengan contohnya dengan berchatting, kadang-kadang dengan senyum-senyum, sengit-sengit, pandangan mata, jaringan mata, dan yang sewaktu dengannya. Kadang-kadang dengan zaman sekarang tak ada dah kot post surat ni. Maka perkara-perkara ni dia hukum asal dia okey. Contohnya chatting ataupun bersembang dengan mobile. Okey, hukum asalnya okey. Malah kalau pada keperluan-keperluan yang mendesak untuk urusan-urusan yang membabitkan dakwah katakan, ataupun perkara-perkara yang membabitkan pelajaran ataupun seumpamanya tidak menjadi masalah untuk dimanfaatkan teknologi yang ada. Tetapi perkara-perkara ini dia akan jadi sebaliknya. Bila niat itu pun dah jadi lain. Jarang-jaranglah kalau katakan dia kalau zaman-zaman seronok bersembang, dia akan memakan masa bukan 1 minit, 2 minit. Ada pengalaman berapa minit? 2 jam, 3 jam. Kadang-kadang berjam-jam. Tak rasa penat pun. Kerana di situ ada pihak yang ketiga. Yang pihak ketiga ni, kalau asalnya yang messenger tu tak function, pihak ketiga dibetulkan jadi function. Kalau mobile tu asalnya voice tak berapa nak dengar, pihak yang ketiga ni yang tolong betulkan. So dalam hal ini kita perlu untuk bersama. Itu contoh, okey, untuk kita committed dengan dakwah yang diasaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kesimpulan daripada ini, paling ringan dalam perbahasan berkenaan tentang dakwah ini, ada ulama yang sebut bahawa dia adalah fardu kifayah. Paling ringan. Ada yang sebut bahawa dia adalah wajib. Ada satu kenyataan yang sebut man qala la ilaha illallah fa huwa da'i. Siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah, maka dia adalah pendakwah yang berpikul di atas bahu dia untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita duduk atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni bukan free. Kita ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan awal-awal dilahirkan, Allah tanya kepada roh kita. Okey. Apa pertanyaan Allah? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Allah sebut, adakah aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, Rabb kamu? Maka roh-roh yang termasuk dalam roh-roh kita ni yang muncul pada hari ini, kita menyebut bahawa bala syahidna. Bala ni terjemahan mudahnya adalah dalam bahasa Inggeris of course. Okey? Of course ni bukan setakat yes. Betul? Dia adalah terjemahan yang memberikan emphasize yang lebih. Nak menggambarkan memang kita berikrar bahawa kita mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita yang perlu untuk kita patuh kepada apa yang telah diperintahkan daripadanya. Dan saya untuk mengulas bagi mereka yang menyatakan bahawa tuntutan dakwah ini bukan tuntutan fardu kifayah. Dia bukan orang Dublin buat, orang Nadi tak payah. Orang Cork buat, orang Galway tak payah. Orang London buat, orang Belfast tak payah. Ataupun ada yang datang dari Czech nak buat, maka orang UK exempted daripada tuntutan dakwah. Tetapi kata saya itu fardu kifayah dalam konteks dakwah taklah sama dengan fardu kifayah dalam konteks solat jenazah. Dalam solat jenazah sekurang-kurangnya ada 3 orang katakan buat solat jenazah, maka terlepas fardu kifayah ke atas penyempurnaan jenazah yang berbeza. Tapi dalam konteks dakwah
Apa yang dimaksudkan dengan fardu kifayah kat sini adalah